Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yap, cikgu dah record. So hari ni kita akan cover topik kita sambung yang tadi, sesi pagi. So petang ni kita akan sambung dengan lens. Kita akan sambung dengan kanta, lens. Alright. So sebelum tu, boleh join 4, 3, 4, 2, 3, 6, 8, 9, 8. Oh, ada a few student tak boleh join sebab kelas sekolah tak habis lagi. Maknanya korang pun ada kelas dengan cikgu sekolah. So good thing lah. So tak adalah cuti sebenarnya. Korang still belajar, still kena belajar. Okay, so pagi tadi cikgu ringkaskan balik apa yang kita belajar. Okay, so secara ringkasnya kita dah belajar tentang cermin dan juga kanta. Right. Okay, cermin dan juga kanta. So yang korang nampak di sebelah kanan ni, sebelah kiri ni yang cikgu tengah tunjuk sekarang, yang cikgu tengah zoom sekarang. Yang ini adalah cermin cekung. Ini adalah cermin cekung, concave mirror. Okay, dia punya karakteristik cikgu dah minta korang hafal. Iaitu tadi kita dah belajar dia punya karakteristik adalah ni read. Read, RID, read, ris, rim, vum, vum. Read, ris, rim, vum, vum. And then bahasa Melayunya dia jadi yang tadilah. Tu yang sesi pertama tadi. So, sesi kedua petang ni kita akan sambung dengan kanta pula. Macam mana nak lukis kanta pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk balik. So, ini adalah kanta. And ini adalah kanta cembung. Kalau bahasa Inggerisnya, ini adalah convex mirror. Cikgu pun tersilap. Convex lens, kanta cembung. Convex lens. Kenapa ada orang chat tu? So, yang ini yang kita belajar tadi, dia punya karakteristik adalah sama dengan concave mirror. Cermin cekung. So, berapa dia punya karakteristik? 5. So kalau yang merah ni, sebelum lukis lagi, kita akan tahu ini adalah read. Yang ini ris. Rim. Kalau cikgu letak 2 kat sini, vum. Cikgu letak depan ni, vum. Cuma dekat F kat sini, vum dia adalah infinity. Tu yang kita belajar tadi. So, sekarang kita nak belajar lukisan dia. Macam mana nak lukis dia. So, untuk macam mana nak lukis, cikgu pergi kat sini lah kot senang. Cikgu pergi kat sini. And kita buat macam mana nak lukis. So, untuk lukis tu, cikgu buat macam ni mudah. Asas lukisannya, asas nak melukisnya, asas yang sama. So, bila tanda. So ini garis normal. And contoh, cikgu letak 3 kotak sebagai F. Lagi 3 kotak mesti jadi 2F. So 3 kotak kat sini adalah F. Lagi 3 kotak adalah 2F. And bila cikgu buat bentuk macam ni, korang tahu ni convex. Ini adalah cembung. Bila ini adalah cembung, kita tengok pula bentuk. So ini adalah lens, kanta.
So sebelum cikgu lukis apa-apa, kalau cikgu letak objek di sini, di belakang contohnya, cikgu letak pakai warna purple. Okay. Okay. Sebelum lukis, korang dah hafal dah apa dia punya karakteristik, ciri-ciri image. So karakteristik dia, because dia belakang 2F, sebelum lukis kita tahu nanti dapat wrist. So sekarang nak lukis macam ni, nak lukis wrist. Okay, so ni yang cikgu nak ajar. Yang pertama, straight, langgar garis normal. Okay. Tapi tadi kita belajar, sesi pagi tadi, mirror. So mirror konsep dia reflect. Dia langgar, dia patah balik. So kita belajar pagi tadi sama ada dia patah balik macam ni. Dia langgar, dia patah balik turun bawah. Atau dia langgar, dia akan patah balik pantul ke atas. Macam ni. So tu pagi tadi. Okay, tu sesi pagi. So sesi petang ni kita nak lukis untuk lens, untuk kantar. So bila objek straight, langgar, because dia lens, dia kantar, so the light will pass through. Dia akan dibiaskan pergi ke F. Ke F. Okay, ini satu markah. Okay. Markah kedua, okay, tadi kita lukis cermin, straight. Okay, kalau cermin tadi, straight, langgar je garis normal tu. Kalau cermin tadi, kita akan buat dia patah balik belakang. Macam ni. Cermin. Kenapa dia patah balik? Because mirror using a concept of reflection, pantulan. Tapi ini lens, kantar. So, bila kantar, dia langgar, dia tak patah balik. Dia pergi ke depan. Okay. So, beza dia dekat situ. So, bila dia pergi ke depan, kita tanda nak panah dulu. Adalah point of intersection. Ada tempat dia potong. So, kat mana dia potong, kita pun tanda. Oh, dia potong kat sini. Okay, so sekarang kita banding. Okay, so kita banding. Read pula. Read. Oh, silap. Read. Okay, so read. Bila kita banding, kita nampak dia kecil. Okay. Sorry, read. Alright. So kita nampak dia kecil. So bila kita nampak dia kecil, sebab apa kita boleh nampak dia kecil? Sebab kita tengok berapa saiz tinggi image. Tinggi image hanyalah 2 kotak. So ini smaller ataupun diminish. Okay, diminish boleh, smaller kecil. Smaller kecil. Okay, and then kita nampak arrow dia. Arrow dia ke bawah. Arrow ke bawah maksudnya inverted songsang. And then kawan songsang, Cuk dah beritahu tadi, nyata. Kawan inverted, kawan dia real. Tak payah nak fikir dah real inverted tu belah kiri belah kanan. Tak. Ikut partner dia. Ikut yang senang nampak. Kita senang nampak, dia punya arrow terbalik, inverted. Arrow dia terbalik, songsang. Kawan songsang, nyata. Ini partner yang tak boleh tukar. Same thing here, partner tak boleh tukar. Okay, real inverted ataupun songsang nyata. Okay, so cikgu pakai pen lain. Cikgu pakai pen biru pula. Okay, cikgu nak tunjuk kat sini. Sekarang cikgu letak objek kat sini. Belum lukis lagi. Okay, belum lukis lagi, dah tahu dia mesti jadi same size. Okay, belum lukis lagi, dia mesti jadi same size. So, bila kita lukis, cikgu buat warna biru. Line yang pertama, sama je. Sebab dia mesti straight. Okay, lah langgar garis normal tu, dia akan pergi ke bawah. Okay. Sama je. Okay. And then, cara kedua tadi, pergi ke F. So, kita kena susun dia, saya ingatkan dia pergi F. Tak lalu betul. Okay. So, bila dia pergi F, kita pun tanda dia ke sini. So, kita dapat dia bertindih dekat sini. So, ini, biru ni adalah dia punya image. Sekarang, kalau kita tengok image dia, dia punya arrow ke bawah. Okay, arrow dia ke bawah.
So arrow ke bawah maknanya inverted. Kawan inverted always real. Arrow ke bawah songsang. Kawan songsang nyata. Size kita tengok. Objek 2 kotak. Sini 2 kotak. So same size. Sama size. Okay. Kalau cikgu buat satu lagi. Warna. Kenapa hijau. Okay, warna hijau. Okay, warna hijau cikgu letak kat sini. Okay. So warna hijau. Nak lukis yang pertama sama. Straight. Sentuh. Pergi belakang. Tak ada beza. Sama. Okay. Lepas tu. Sama juga. Pergi F. So ni rapat. So dekat sikit. Okay. So dapat sampai sini. Garis normal. Straightkan ke sana. Akan dapatlah satu kawasan. So lagi besar image dia. Magnify. But it's still inverted. And still real. Okay, dah besar. Tapi masih songsang. Yang kawan songsang nyata. Alright. So inilah sebenarnya yang kita nak buat dekat page 30. Ni sebenarnya yang nak buat dekat page 30 tu. Ni page 30. Okay, nak tunjukkan cara lukis dia. Semua adalah cara lukis yang sama. Okay, setakat ni clear untuk yang ni? Okay, kalau okay, korang boleh cuba lukis tu dekat muka surat. Kita di paper 1 di mana eh? Yep. Muka surat 7. Okay, muka surat 7 ni ada bahagian kat tepi ni. Kita boleh lukis. Okay, so kita nak lukis. Sekarang kita tengok dia punya objek. Objek duduk belakang 2F. Sebelum lukis dah tahu image dia nanti mesti read. Sebelum lukis. Sekarang kita nak lukis. Ambil pembaris. Straight kan. Cikgu yang ni, aplikasi ni tak ada pembaris. Straight kan. Sentuh. Jangan sentuh lengkung. Sentuh dia punya garis normal. Okay. Dah sampai situ. Apa yang kena buat adalah dia refract, dia bias. So bias ke mana? Dia pergi ke belakang. Ni lalu F. Okay. And then gambar kedua adalah dia mesti lalu F, ni F, lalu F. Sampai sentuh. Sampai sentuh. Dah sentuh, straight ke depan. So ini intersection dia. So dari intersection tu lah kita boleh ukur. Dia punya tinggi ni lebih rendah. Songsang, inverted, kawan inverted real and tinggi dia kecil. Okay, so ada persoalan. Okay, do you have any question regarding how to draw? Okay. So jadi cikgu line yang kita lukis tu tak semestinya kat hujung bucu lens. Bukan dekat hujung bucu lens. Kesalahan lazim. Kesalahan lazim. Dia garis, dia sampai bucu lens ni je. Lepas tu dia patah dah pergi F, salah. Sampai ke garis normal. Okay, sampai ke garis normal. Itu kesalahan lazim buat sampai bucu.
Semua yang ada bucu ke apa, contoh itu hanya nak menunjukkan bentuk. So kenapa dilukis ni? Lukis ni hanya nak bagi tahu lens apa. Itu saja. So bila kita tahu oh ini bentuk dia adalah convex, bentuk dia adalah cembung, bermaksud ada 5 kedudukan. So kita lukis pun akan ada 5 kedudukan berbeza, 5 image berbeza. Yang kita hafal read, ris, rim, vum, vum. Okay, read, ris, rim, vum, vum. Okay, itu yang hafal. Yang kita hafal. Tapi ni cara lukis dia. Okay, sekarang cikgu nak ajar satu lagi lukis. Sekarang korang dapat ni sebenarnya 3 markah dah. Ni satu atas, satu markah. Saya tanda kejap. So kalau dari segi markah, line ni turun ke bawah ni, satu markah. Line bawah ni turun pergi ke sana, ni 2 markah. And image tu markah ketiga. So mana-mana yang tak lengkap, contohnya tak ada arrow, bawah ni tak ada arrow, tak lengkap, salah lah. Okey, tu cara lukis dia. Ada lagi banyak soalan untuk lukis ni dekat paper tu, kertas 2. Okey, kita tengok yang kanta ni pula. Kalau dalam nota, cikgu tulis kat nota ni, this kanta, concave lens, kanta cekung, is equal to convex mirror, cermin cembung. Sama tu dari segi dia punya ciri-ciri. Maksudnya dua cermin ni dan juga kanta ni, apa yang berlaku kepada image, tak kisah duduk mana-mana, korang akan dapat wood. Okay. So itulah juga dekat sini. Okay. So itulah juga yang berlaku di sini. Maknanya yang ini, sebelum lukis kita tahu, oh ni concave lens, ini kanta cekung. Ini tak ada image lain. Image dia mesti wood. So kita boleh expect image dia nanti arrow ke atas. Sebab upright tu maknanya tegak. Kalau objek dia tegak ke atas, arrow tegak ke atas, image dia pun upright, tegak ke atas. Okay. And virtual tu maya tadi lah. Okay. Virtual tu maya lah, diminish kecil. Right. Oh, what happened to me? Sekejap. Oh. Cikgu rasa nak hitam. Sekejap. Convex lens sama dengan concave mirror, betul. Convex lens sama dengan concave mirror. Okey. Cikgu tersangkut tadi. Tersangkut ke? Kat part mana tersangkut? Sekarang. Sangkut ke? Oh, sangkut Ya. Yes, sir. Okey, sangkut. Okey, dah. Boleh. Okey. So, untuk yang ni, lukis dia macam mana? So, cikgu tunjuk balik. Tadi, bila kita nak lukis satu-satu tadi, kita lukis untuk ni. Ini cermin cembung. Okey, cermin cembung, convex mirror. Convex mirror ni kan partner dengan concave lens. So, kita tengok macam mana kita lukis supaya dapat wood ni. Yang tadi kita straight. Okay, kita straight, lepas tu kita patah balik. Patah balik dari mana? Patah balik tu dari F belakang ni. Lepas tu kita straight pergi ke C. Okay, pergi ke C. Itu dia punya ni lah. Okay, straight pergi ke C kat sini. Okay, so cara lukis lebih kurang yang ini. So, cikgu nak tunjuk macam mana lukis dia. Nanti cikgu akan tunjukkan beza satu-satu. Yang ini, kita ambil pembaris, kita pergi straight. Alamak. Okay, pembaris betul lah. Baru nampak kemas sikit. Okay, contoh yang ni. Garis sama macam tadi. Okay, ni pun cikgu buat macam tadi. Sama je.
So sama juga 3 kotak F, 3 kotak 2F. Okey, 3 kotak F, 3 kotak 2F. Okey, so ini cikgu buat bentuk macam ni. So bila nampak bentuk macam ni, oh ini concave. Tapi dua-dua side, so concave lens. So concave lens, apa ciri-ciri dia? Dia memang tak boleh ubah, karakteristik dia hanya ada satu, wood. Okay, wood. Alright, so cikgu boleh lukis kat mana-mana. Dia lukis, kalau soalan ni dia lukis kat 2F. Okay, kita follow dia, dia letak objek kat 2F. So cikgu follow, objek letak dia 2F. So cikgu letak kat sini, 2 kotak. So image dia cikgu boleh assume takkan sampai 2 kotak sebab dia akan jadi diminish. Tapi kita boleh assume arrow dia kat atas sebab upright and virtual. Virtual sekejap lagi. So kat sini bila kita nak lukis, pertama kita straight. Cikgu akan pakai warna purple. Straight sama macam tadi. Jangan langgar mirror ni je, jangan langgar curve. Langgar garis normal kat tengah. Okay, garis normal kat tengah. Right. Dah langgar garis normal kat tengah. Sekejap. Dah langgar garis normal kat tengah, dia pergi macam mana? Jangan buat dia patah balik macam ni. Kalau patah balik macam ni, ini mirror. Ni cermin patah balik, reflect. Ni lens. So dia akan refract, dia akan bias. Dia akan bias macam ni. Daripada F ni, putus-putus. Sampai sini, cahaya straight. Okey, satu markah. Markah kedua, straight pergi C. Dalam kes ni tak ada C, yang dalam kes ni adalah 2F. So lalu terus ke 2F. Straight. So kat sini, kita akan dapat dia intersect. So boleh tanda sebagai dia punya image. So kita boleh tengok image dia. Image dia ni image, sini objek. Tinggi image dia lagi kecil, which is itu kita nampak adalah diminish. Kecil. Lepas tu kita tengok arrow dia dua-dua atas. Dua-dua atas maksudnya dia upright. Dua-dua tegak. Kawan upright, virtual. Okay. So mula-mula dia tengok dulu image ni. Image tu dia nampak image warna purple tu lagi kecil. Tapi dia tengok, oh image tu tegak je. Sama je arrow dengan objek. So dia akan maya. Okay, maya tegak kecil. Virtual, upright and diminish. Okay, soalan. Cikgu, line dekat belah kiri semua kena dotted line ke? Tak kisah sebenarnya. Tapi dotted line tu menunjukkan virtual ataupun menunjukkan maya. Kenapa line circle lalu 2F? Okey, untuk concave lens dia memang lalu 2F. Sifat dia, lukisan dia lebih kurang macam, sekejap cikgu bawa kopi yang ni je. Ciri dia sama macam yang sifat sama dengan dia. Okay. So kat sini cikgu dah beritahu dalam kelas pagi tadi apa-apa ciri untuk concave lens. Okay, concave lens ataupun apa-apa ciri untuk kanta cekung. Ciri-ciri itu sama dengan cermin cembung. Okay. So apa yang sama adalah VUD. Sini pun VUD. Okay. Cuma kita tengok cara cahaya tu tersebar. Okay. Yang ni, yang lens, dia lalu dulu. Baru dia mencapar ke atas. Dia diverge. Ni dia panggil diverge. So dia diverge ke atas. Tapi kalau ni dia langgar, dia patah balik tu baru ke atas. Sebab ini pun diverge.
Cuma bezanya belah kanan tu cermin, cermin pantul, patah balik. Lens refraction, pembiasan. Memang dua-dua lukisan, cuba tengok lukisan kedua. Lukisan kedua dia, kalau kanta straight pergi 2F, kalau yang mirror tu straight pergi C. Memang begitu. Okay, ada soalan lain? Ini further question dia tengok. Oh. Okay, so apa yang kita boleh nampak kat sini? Kalau lens, kalau lens, kanta, dia punya dotted line ataupun dia punya image terhasil di sebelah kiri. Untuk cermin, untuk mirror, dotted line dia terhasil di sebelah kanan. Tapi itu just menunjukkan dia punya virtual pada kedudukan yang berbeza. Sebab itulah cikgu tak suka korang hafal virtual. Sebab nanti pening. Pening sebab virtual ataupun maya untuk kanta, kedudukan dia tempat lain. Maya untuk cermin, kedudukan dia tempat lain. Baik korang tengok benda yang boleh baca. Benda yang boleh baca dalam kes ni adalah tengok pada saiz. Saiz dia dua-dua kecil. Saiz image tu dua-dua kecil. Kedua, tengok dia punya arrow. Arrow dia bertemu di mana? Bawah atau atas. So kita tengok arrow dia jumpa ke atas. So atas sama dengan atas. So upright. Yang belah kanan pun atas, belah sana atas, upright. Kawan upright, virtual. Kawan upright, virtual. So tak perlu korang nak hafal virtual mana belah kiri, virtual mana belah kanan. Tak perlu. Okay. So clear yang tu? Okay, so ada lagi soalan, cikgu tunggu. Ya, Ida. Okay, Ida ada soalan? Kenapa concave lens pass through F? Concave lens ya, pass through F kat depan. Sebab kat sekolah, kalau salah dotted and solid line, dia tolak markah. Okay, no worries. Itu cikgu sekolah korang je yang tolak. Dalam skema SPM, dia tak tolak. Dia tak tulis. Okay, dia tak tulis pun tolak. Tapi nanti cikgu check balik lah. Tapi dotted line dia memang berbeza lah untuk lens dengan mirror. Okay, untuk lens dengan mirror memang ada perbezaan dari dia punya kedudukan dotted line. Okay, kenapa concave lens pass through F kat depan? Concave lens. Concave lens, ha. But convex mirror pass through F kat belakang. Oh, okay. So, okay, kenapa yang lens ni dia punya dotted line ni dekat F depan. Okay, dia daripada F depan. And kenapa yang mirror ni F dia dekat belakang? Okay. Sebab dia macam ni. Kalau cikgu buat mirror, okay. Mirror, apa fenomena untuk mirror? Fenomena untuk mirror adalah reflection, pantulan. Maksudnya permukaan ni, bila cahaya langgar dia, dia akan terpantul. Cahaya langgar dia, dia akan terpantul. Because dia guna pantulan. Okay. Tapi bila cikgu pakai lens, okay, lens ni, dia bukan pantul, dia lalu, dia akan lepaskan tak, cahaya akan lepas. So cahaya ni akan dibias, refract ke belakang. Okay, sebab tu dia berbeza arah, sebab tu dia ada beza F. Dia berbeza dari F mana. Okay. Memang korang nak kena lukis balik yang ni, insya-Allah bolehlah, ingat. Okay. Okay, so next one.
Yang ni, inilah cara lukis tadi. So straight line. Touch normal, jangan touch dia punya curve, touch garis normal. And then dia akan lepas lens ke atas. Cuma ke atas tu dari mana? Ambil pembaris daripada F ni. Dotted line daripada F. Okay, baru macam tu. Yang seterusnya ambil 2F straight. Okay, 2F straight sampai sana. Okay, so kita akan dapat dia bertemu di sini. Ini adalah image. So kita dapat upright. Nampak image tu nak pandang ke arah, ke atas, upright. Kawan upright virtual. And size dia jadi kecil, diminish. Wood. Okay. So di mana image dia terbentuk? Image dia akan memang sentiasa terbentuk di bola. Okay, image dia akan terbentuk di bola. Okay. So next one. Okay, kita pergi ke muka surat. Sekejap untuk lens. Okay, so sekarang kita pergi ke muka surat 30 berapa ni? 31. So barulah cikgu nak masuk kepada dia punya pengiraan. Persamaan, pengiraan. So cikgu nak tunjuk kat sini dekat nota ringkas ni. Okay. So apa yang cikgu dah cover? Kalau cikgu tutup kat sini, apa yang cikgu dah cover? Sikit sikit. Okay. So first, kelas pagi cikgu dah cover. Balik sikit. Pakai mana? Okay. So kelas pagi cikgu dah cover yang sebelah sini. And kelas pukul 11.30 kita cover lukisan untuk cermin. And kelas sekarang kita tengah cover sini. Okay. So kita tengah cover yang ni. Alright. Yang ni. So sekarang cikgu nak masuk kepada bahagian yang belah bawah ni. Yang belah bawah ni pula. Yang melibatkan persamaan. Yang melibatkan equation yang ni. Persamaan. Okay. Jadi kita akan tengok persamaan tu. So let's start look at the page 30 here. Okay, page 30 here. So that equation hanya apply kepada lens. Okay, that equation is applied to lens. Hanya apply kepada kanta. So persamaan-persamaan tu tak boleh pakai dekat cermin. So untuk cermin korang memang tak akan pakai formula-formula tersebut. Formula-formula tersebut hanya untuk lens. Hanya untuk kanta. Okay, to first thing yang you must be clear of. First, ada 3 formula. Cikgu tuliskan dulu. Power. Okay, power P. Untuk this topic, power is equal to 100 over F. Kalau F tu dalam sentimeter. Okay, and power juga boleh jadi 1 over F. Kalau F tu dalam unit meter. So you must look at the unit lah. Tapi most of the time you will use the first one. Okay, sebab kalau meter tu maknanya F tu panjang sangat. Okay, terlampau panjang. So itu yang pertama. Nombor 2 is 1 over F, 1 over U plus 1 over V. Okay.
formula nombor 2 ni ada diberi kat depan. Formula nombor 1 tak bagi, formula nombor 1 kena hafal. Okay. Right. Apa skrin cikgu sangkut-sangkut? Skrin cikgu sangkut kan? Nampak? Okay, kalau sangkut korang beritahu Pilih sangkut. Sekejap. Okay tak? Sangkut lagi? Sebab hari ni cikgu buat dari bilik cikgu kat depan kot. Okay, tu formula nombor 2. Formula nombor 3 adalah magnification. Bahasa Melayunya pembesaran. Maknanya kita nak tengok image tu berapa kali ganda besar. Okay, macam ni kita nak cari berapa kali ganda is V over U. Okay, V is image distance and U is object distance. Okay, so untuk sebab kita tak nak buang masa, so kita buat dulu contoh soalan yang pertama ni, cikgu ajar korang. Okay, so buka kepada muka surat 33. Okay. Okay. So first, ini adalah convex lens. So setakat ni apa yang kita tahu, this is a convex lens. So convex lens use a concept of refraction. Maknanya kanta ni menggunakan pembiasan sebab dia kanta. And then bila ada convex, kita kena ingat ada berapa karakteristik nak kena hafal. Ada 5 karakteristik, which is read, ris, rim, vom, vom. Okay, now kita nak tengok yang kita hafal tu berkait dengan pengiraan pula. Tadi mula-mula kita tengok apa yang kita hafal berkait dengan apa kita lukis. Sekarang kita nak tengok apa kita hafal berkait dengan apa kita lukis, berkait dengan apa kita kira. Okay, 3. Apa kita hafal, kedudukan dia akan sama dengan apa yang kita lukis, akan sama dengan apa yang kita kira. So, ada 3 perkara yang berkait kat sini. Okay. So, soalan kat sini, dia bagi objek. So, kita tahu objek tu duduk 15 cm. Tapi kita tak tahu 15 cm tu dekat mana. Belakang F ke, depan F ke, dekat C ke, tak tahu. So, kita kena cari dia punya focal length. Panjang fokus. So panjang fokus adalah F. So the formula tadi 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. But kita kena tahu U tu apa. U tu adalah distance dari objek sampai lens ni. So kita panggil dia sebagai object distance. Okay, object distance U. And then daripada image sampailah objek, daripada image sampailah lens. Okay, the distance between image and lens, jarak antara lens dan image, yang tu kita tanda sebagai V. V is image distance. Okay, trik kat sini adalah trik-trik yang biasa masuk exam, iaitu berapa V dia dulu. So U dia kita tengok, U dia 15 cm. Okay, U adalah 15 cm. Right, seterusnya V dia kena hati-hati. Bukan 15 cm. Bukan 45 cm. V dia adalah 45 tolak 15, 30 cm. So U ada, V ada. Cuba cari F.
So kita akan dapat 1/f bersamaan dengan 1/10. So 1/f adalah 1/10. So kalau kita tengok susunkan balik, f adalah sama dengan 10 cm. Okey. So sekarang kita cuba kaitkan dengan kedudukan. F dia 10 cm. So kalau cikgu tanda sini F ni 10 cm. Kalau cikgu tanda kat belakang 2F, 20 cm. So objek duduk kat mana? Objek duduk di antara. Apa dia punya image? Ni besar. Lagi tinggi daripada objek. Magnify. Arrow dia sekarang dah kat bawah. Inverted. Songsang. Kawan inverted is always real. So size dia besar. And dia songsang. Kawan songsang nyata. Okay, so hopefully korang nampak apa kaitan antara lukis, hafal dengan kira. So lukis, hafal, kira mesti sama. Okay. Yes, depan dia A. Okay tak ni? Dapat tak? Okay, any respon? Okay tak? Okay. So itu formula yang pertama lah. Cikgu kata ada 3 formula. Okay, baru pertama. Kita baru pakai pertama. Ada 3. Okay, so formula yang kedua adalah ditanya what is magnification? Berapa pembesaran dia? Okay, so pembesaran magnification pembesaran tak ada unit. Okay, pembesaran tak ada unit. Dia hanya nak tengok berapa kali. Okay, berapa kali. So, kita ambil berapa image dia? V over U. Okay. So, V dia, image dia tadi, kita dapat jarak dia is 30 cm. So, sini 30 cm. Objek 15 cm. Cm potong cm, tak ada unit. Dapatlah 2. Okay, so bermaksud image dia akan besar 2 kali ganda. Right? So image dia membesar 2 kali ganda. So that's why maksud 2 kat situ. Okay, and bawah ni, what is the height of image if the height of object is 2? So formula dia tadi magnification, pembesaran, image distance over object distance, height of image over height of object. Tinggi image bahagi tinggi objek. So, kita dah dapat tadi magnification dia 2. Okay, sama dengan tinggi image. Tak tahu, itu yang dia nak cari. Height of image over height of object 2. So, height of image 2 times 2. So, 4. So, dekat sini, because height of object tadi 2 cm, magnification tak ada unit. 2 darab 2 cm, 4 cm. Okay. Okay, so cikgu bagi masa dulu untuk tengok yang ni. So kalau dah, nanti korang boleh inform. Okay. So apa yang nak tengok adalah macam mana karakteristik of image yang korang hafal. Okay, yang kita hafal berkait dengan our ray diagram, apa yang kita lukis. And sekarang kita tengok apa kait dia dengan kira-kira. Okay.
So kita pergi yang page sebelum ni. Page 30. Okay, page 30. Kita cuba dulu yang tepi ni. So, ingat kita ada 3 formula. And soalan ni nak tanya power. Okay, so kita ada 3 formula. Formula dia power kuasa sama dengan 100 over F. Okay, dalam sentimeter. Selalu kita pakai over sentimeter. Okay, and then kita ada 1 over F equals 1 over U plus 1 over V. Equation number 2. Equation number 3 kita ada magnification V over U ataupun tinggi image bahagi tinggi objek. Okay, so ada 3. So sekarang ni kita nak cari power. Okay, kita cari idea. Macam mana kita nak settlekan nak dapat power. Okay, nak dapat power mesti ada F. Okay, so kita tak ada F. Cuba cari F. How to find F. Okay, Irfan dapat tak idea Irfan? Cikgu, saya start muka surat mana ni? 32. Mana dah 32? Gambar ni Irfan. Okay, Harisa, okay. Harisa, do you get this one? Okay. Ada Julia. Hai Julia. Okay. Hai Dorothy. Okay, so how to get the first nak cari F. Macam mana nak cari F? Macam mana nak cari F? Macam mana nak cari F? Cikgu, saya tak dapat. Tak dapat? Okay, macam mana nak cari Saya F? tak dapat muka surat. Kau tak dapat muka surat? 35 tolak 30. Yap. 35? 36. 36, sorry. Okay, 36 tolak 30. So kita akan dapat dia 6. punya 6. 6 ni untuk apa? Untuk 6 untuk huruf apa? F. F kita tahu. Untuk U. U. Okay, U. Kenapa U? Sebab itu U tu adalah from object sampai lens. Okay, from object sampai lens. So U is 6 and then 30. So 30 is for image distance, jarak image 30. Okay, so now you have U. You also have V. Okay, Irfan baik? Kira-kira ni Muka surat pun tak dapat saya, cikgu. Ha? Muka surat pun saya tak dapat ni. Okay, sekejap. Kau tak dapat muka surat? Sekejap, tengok. Belakang kan? Kau tengok kat belakang. Enam muka surat, 7 muka surat di belakang. Berat? Apa cikgu go on dulu. Okay. So, kita cari dia punya F. 7 muka surat di belakang. 7 kertas. 7 kertas. Dari belakang. Daripada soalan tadi 7 kertas. 7 kertas. Belakang. 7 kertas. Soalan. Cikgu go on dulu. Okay. So, kita ada U, kita ada V. Masalah sekarang ni soalan nak power. So, bila soalan nak power, kita F pun tak ada.
Ha. Ah, So kita tak boleh nak cari power because kita tak ada F. So kita kena cari dia punya F. So macam nak cari F is 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So 1 over F sama dengan 1 over 6 plus 1 over 30. So akan dapat, kalau cikgu buat matematiknya, ini akan jadi 6 per 30, 5 per 30 campur 1 per 30. So at the end 1 per F. So matematiknya 1 per F sama dengan 6 per 30. Kita balikkan, F adalah 30 bagi 6. Ni algebra So dapat F dia 5. Okay, maknanya U dia adalah 6. Focus point dia dekat 5 cm. U dia 6. So dia punya 2F 10 cm. Tapi kita tak perlu pun 2F tu sebab kita nak tengok objek dia dekat mana je. Okay, sekarang bila kita dah tahu 5 cm, masukkanlah balik dalam formula tu. So power dia akan sama dengan 100 bahagi 5. So 100 bagi 5, 20. Okay, unit untuk power adalah diopter. Okay, cikgu tulis kat tepi ni, kat nota ni. Diopter. So 20 diopter. Okay. cikgu dah jumpa dah. Okay. So sekarang cikgu nak tulis apa beza 20 diopter dengan negatif 20. Korang boleh tambah nota kat situ. 20 diopter ni maksudnya kalau korang ada positif 20, okay, positif 20 diopter, lepas tu korang ada negatif 20 diopter. Positif kat sini maksudnya itu adalah convex lens, kanta cembung. Kalau ada negatif, negatif ni maksudnya concave lens, kanta cekung. Okay, so negatif tu untuk kanta cekung. Okay, soalan kemudiannya dia tanya berapakah magnification. Okay, sama macam sebelum ni tadi, macam ni kita nak kira magnification. Magnification adalah V over U. So jarak image dia, the image distance which is V is 30. And the object distance, berapa jauh objek dia adalah 6. 30 bagi 6, 5. Bermaksud dia akan membesar 5 kali ganda. Okay. So berapa tinggi objek jika tinggi image 5? Okay. So magnification juga dia punya formula. Tinggi image bagi tinggi objek. So magnification tadi 5. Tinggi image. Ni tinggi image. Height of image. Also 5. So berapa height of object? Okay, algebra darab silang. 1 cm. Cikgu bagi peluang untuk korang salin dulu. Okay, kalau dah bagi tahu bagi peluang untuk salin dulu. Okay, yap 5.
Okay. So dah salin beritahu cikgu bagi masa dulu. Okay, Alia dah. Thank you Alia. Okay. So, yang seterusnya kita nak sekejap. Cikgu nak buat macam ni. Okay. Alright. So, kalau cikgu ada contoh macam ni lah. Okay, so cikgu ada lens yang tebal dengan lens yang nipis. So, kita ambil yang ni dulu. Okay, so cikgu buat macam ni. Ini lens ni nipis. Okay. Sini lens dia lebih tebal. Okay. Ini tebal. 3. Yang sebelah sini dia lebih nipis. 3. Okay. Cikgu letak yang ini. Dia punya F, dia punya focal length adalah 20 cm. Okay. Yang ini dia tebal. Tebal tu maksudnya bulatan yang kecil. So dia punya focal length cikgu letak sebagai 5 lah. Okay. So kalau kita kira power, ambil formula power tadi. Power is 100 over any focal length yang dalam cm. So untuk the first one, kita akan dapat power dia 100 over 20. Kita dapat power dia 5D. 5 diopter. Yang sebelah sini 100 over 5. So power dia jadi 20 diopter. So kat sini cikgu nak kena letak positif ke negatif? So dekat kes ni, kedua-dua ni nilai dia positif. Positif. Kenapa positif? Sebab ini adalah convex. Sini pun adalah convex. Ini cembung. Sini cembung. Okay, so apa hubungan kat sini power dengan focal length? So kita boleh tengok kat sini power dia rendah kalau focal length dia panjang. So power dia rendah bila focal length dia panjang. Yang sebelah sini power dia jadi tinggi. Tapi focal length dia rendah, pendek. Sekejap Okay. So alright. So kat sini hubungan dia when you have lower power meaning focal length dia higher. Bila power dia tinggi, focal length dia pendek. Okay. So cikgu kena cerita yang ni dulu sebelum cikgu boleh masuk teleskop and microscope. Okay. So kalau cikgu ada macam ni pula, contoh. Nak bagi kait lain sikit. Kalau cikgu letak something like this. And I put the lens, which is this lens. And cikgu letak F dia 5. Okay. So berapa power yang bawah? So power yang bawah will be 100
over. So ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk concave, bentuk cekung. So untuk bentuk cekung, F dia kita letak negatif 5. So power dia akan jadi negatif 20. Okay. Sebab negatif and positive is to differentiate between concave and convex. So kalau nak salin yang ni, boleh salin dulu. Sebab ini yang benda paling penting sebelum boleh masuk mikroskop dengan teleskop. Kalau faham yang ni, mikroskop dan teleskop tu insya-Allah okey sikit. Especially teleskop lah. Okay, especially teleskop. Okay, ingat kalau nipis, dia macam ni. Nipis, dia panjang, power dia rendah. Okay. Tebal, gemuk, okay, tebal. Dia punya F pendek, power dia tinggi. Okay, nipis, panjang, power rendah, tebal, pendek, power tinggi. Nipis, panjang, power rendah, tebal, pendek, power tinggi. Thinner, longer focal length, lower power. Thicker, shorter focal length, higher power. Okay. Nipis, panjang, power rendah. Nipis, panjang, power rendah. Tebal, pendek, power tinggi. Okay. Tebal, pendek, power tinggi. Tebal, pendek, power tinggi. Cikgu, kenapa focal length yang nipis lagi tinggi berbanding tebal? Okay. So kenapa nipis tu lagi tinggi? Okay. Kenapa yang nipis lagi panjang sebenarnya? Sebab macam cikgu cakap tadi, benda ni datang daripada bulatan. Okay, dari bulatan. Kalau cikgu ada bulat yang besar, kalau cikgu ada bulat yang besar dengan cikgu ada bulat yang kecil, berbeza. Okay, bulat yang besar kat sini. Okay, kalau kata cikgu ambil macam ni. Okay, so cikgu tarik ni. Okay, so cikgu tanda. Ini sini C. Sini paruh dia, ini dia punya F. Yang ni sini C. Ni F dia lagi pendek. Okay. So cikgu nak jadikan dia convex. So cikgu ambil yang sini. Okay, so cikgu ambil belah sini. Biru lah. Okay, so cikgu ambil yang belah sini. Lepas tu cikgu jadikan satu lagi side. Nipis. Wih, jadi diamond lah. Okay, macam ni. Macam ni, nipis. Yang belah sini, kalau cikgu ambil dalam saiz yang sama, tu dia jadi nampak, dia jadi tebal. Okay, sekarang cikgu buat satu lagi. Senang kata, kalau yang tebal ni, focal length patut kat sini lah. Okay, tapi focal length dia pendek. Kalau yang nipis, focal length dia panjang. Sebab dia daripada bulatan. Okay, daripada bulatan. Sebab tu soalan awak tu kenapa yang nipis panjang, yang tebal pendek, kena faham asas bulatan dulu. Okay. Ada soalan? Tambahan? Okay, alright. Okay, so yang ni penting. Sekarang baru kita boleh tengok soalan. Dah? Dan? Okay, so soalan dia contohnya seperti ini. Okay, so bila kita tengok dekat belakang, nampak dia tebal. So kita dah belajar tadi. Tebal, F dia mesti pendek. P dia mesti tinggi. Kalau nipis, F dia mesti lagi panjang. Power dia mesti lagi rendah. Okay. So sekarang ni untuk teleskop. Okay. Untuk teleskop. Ni memang benda yang korang kena hafal. Sebab ini selalunya kita tertukar kat sini. Ni cikgu tunjuk. Okay. So bila kita cerita pasal teleskop dan mikroskop, dua-dua menggunakan convex lens. So concave lens memang tak wujud. Teleskop, mikroskop tak pakai concave lens. Dia memang pakai convex. Dia memang pakai cembung.
So kalau ada pilihan cekung tu kau buang je siap-siap. Okay, so dia memang pakai convex. Dua-dua side pakai convex. Bezanya untuk teleskop, mata, okay, mata ataupun eyepiece, maksudnya mata korang akan duduk sini. Okay, mata duduk sini. Untuk mata, dia nak power tinggi. So kalau mata power yang tinggi, maknanya F dia kena pendek. So untuk dapat F pendek, maknanya kanta tu kena tebal. Okay, untuk teleskop, untuk objek, maknanya yang hujung sekali nak tengok objek. So dia kena kuasa rendah. So power rendah kalau focal length dia lagi panjang dan dia nipis. So mikroskop dia terbalik. Mikroskop untuk objek kuasa tinggi. Bermaksud dia kena pakai focal length yang rendah and yang tebal. Tapi yang kita letak mata, dia power rendah. Maksudnya dia mesti pakai yang focal length panjang dan dia kena guna yang nipis. Okey, ni nota tambahan yang korang kena tambah kat situ. Mana teleskop cikgu? Alright. Okay. So, kat sini. Maksudnya kat sini, ni cikgu ada teleskop. Okay, ada teleskop. Tapi ni teleskop yang biasa je lah. Alright. So, bila kita ada teleskop ni, cikgu belakang sikit. Alright, supaya korang nampak. So, kat teleskop ni, mata cikgu akan letak kat sini. Mata cikgu akan letak kat sini. Okay. So, yang depan ni untuk melihat objek. So, depan ni ada kanta. Okay, so kanta apa yang ada dekat depan ni, mestilah menggunakan kanta cembung. Ataupun convex lens, kanta cembung. So, kanta ni, dia pakai yang panjang. Dari kanta ni sampai sini, dia focal length dia panjang. Dekat sini ada tulis focal length dia adalah 360 mm. Maksudnya daripada bawah ni sampai atas ni 36 cm. Okay, 360 mm, 36 cm. So cikgu tarik ni. Okay, 36 cm. So ni panjang. Kenapa dia boleh panjang? Panjang sebab dia adalah kanta yang nipis, power dia tinggi. Yang letak mata ni dia mestilah tebal supaya focal length dia pendek je. Okay, focal length dia pendek je, F dia pendek. Alright, F pendek, power tinggi, tebal. Okay, so hopefully clear. Bila korang tengok mikroskop, dia selalunya lebih kurang dia macam terbalik sikit. Maknanya kalau korang ada mikroskop yang letak mata tu panjang sikit. Okay, maknanya yang mikroskop korang letak mata tengok mikroskop dia panjang. And yang korang letak dekat bawah nak letak dekat spesimen tu dia lebih pendek, ada pilihan 3. Sebab tu dia terbalik. Alright. So untuk dua ni, make sure korang jangan tertukar. Okay, make sure jangan tertukar. Okay. So kita tengok soalan dia tadi. Macam mana kita nak tahu dia punya distance ataupun jarak antara dua teleskop ni. Okay. So apa yang kita tahu sekarang, kita dah tahu dia punya power. Okay, kita dah tahu dia punya power. So dari situ kita boleh cari dia punya focal length. So power equals to 100 over F. So rearrange the formula. So F, okay, FE lah kat sini, eyepiece. Ni PE, power eyepiece, power mata. Okay, FE. So FE adalah 100 bagi PE. So 100 bahagi 20. So dapat 5 cm. Okay. So yang seterusnya kita kira untuk yang depan. Yang depan dia 2 je. So power untuk objek 100 bahagi FO. So kita cari panjang fokus untuk objek 100 bahagi 2, 50 cm. Okay. Maknanya kalau kita nak susun teleskop ni, okay, ni kanta tadi yang jarak dia 50 cm.
Okay, dia mesti sambung dengan belah sini. Sini 5 cm. Ni 50 cm. So, ni kantar seterusnya. So, maknanya kat sini, bila kita nak buat satu teleskop, jarak dia, kita kena tahu berapa focal length kedua-dua kantar. Sebab jarak antara lens, antara kantar, distance between the lens, ataupun dia buat L, is equals to FO plus FE. So sekarang ni berapa jarak dia? 50 plus 5, it became 55. Okay, so cikgu bagi masa sekali lagi untuk korang salin yang ni. Lepas ni kita pergi ke kertas 2. Apa ni? Okay, dan okay. Okay, so kita pergi ke kertas 2. Kertas 2 kat bahagian belakang. So kalau ikut muka surat PDF yang cikgu ada ni, ia adalah pada muka surat 36. Okay, muka surat 36. Okay. Alright, so kita start dengan muka surat 36 ni kalau korang jumpa. Okay, yang ini so dia tanya what is focal length. Okay, focal length yang mana? Okay, yang F besar ni focus point. Okay, ni F besar. Focal length adalah jarak ni. Okay, ni F kecil. Focal length is F kecil. So focal length apa? Focal length is the distance. Distance between focal point and optical center of lens. Okay, jarak antara, okay, bahasa Melayu cikgu tukar pen. Okay, jarak antara titik fokus dan pusat kantar. Okay. So next 3 markah adalah korang kena lukis. Okay, 3 markah yang seterusnya adalah lukis. So siapa tahu nak melukisnya, sekejap.
Apa beza fokus dengan focal? Focus point pun boleh, focal point pun boleh. Cikgu rasa tak ada masalah. Cikgu rasa tak ada masalah. Focal boleh, focus point pun boleh, focal point pun boleh. Tapi tak ada masalah sih, tak ada masalah. Okay. So, yang seterusnya kita nak lukis. Macam mana kita nak lukis? Kita tengok dulu objek kat mana. Objek di belakang 2F. So, objek di belakang 2F. Sebelum lukis dah tahu, oh ni belakang 2F. Yang ini pula convex. Okay, ini pula cembung. Cembung ni tak, dia bukan satu karakteristik, dia ada 5. Dia ada read, restream, voom, voom. Okay, so sekarang kita tengok objek kat mana. Objek dekat belakang 2F maksudnya ini adalah rest. So kita pun lukislah untuk rest. Okay, macam nak lukis untuk rest. Straight, ambil pembaris, sentuh normal line. Lepas tu pergi ke F. Okay, sebab dia akan converge, dia akan tertumpu ke F. Dan kedua pergi F depan ni, sentuh. Dan straight ke belakang. Okay. And image dia akan jatuh lebih kurang kat sini. Okay, image dia mesti sebelum 2F mesti sebelum 2F. Sebab apa? Sebab kalau contoh cikgu buat warna merah, merah kat 2F. Image nanti dekat 2F. Okay, kalau cikgu buat warna hijau, hijau kat sini. So bukan read ke? Bukan read ke? Cikgu tu tulis read pula. Read, sorry, read. Read, betul-betul. Read, restream, boom, boom, read. Kat sini read. Okay, so kalau cikgu ubah objek, so ini yang macam kita belajar tadi lah. The nearer the object, the further the image. Semakin dekat objek tersebut, semakin jauh image-nya. Okay, sebab tu kalau korang nak buat yang lukisan ni, betul kalau image sebelum 2F. Kalau selepas 2F atau dekat 2F, bermaksud lukisan korang salah. Salah tu mungkin ada sengit mana-mana waktu tarik pembaris dan sebagainya. Okay. Alright, so bawah berlukis. 3 markah, ni tak dapat markah lagi ni. Sebab tadi arrow. Arrow kena ada. Kena panah. Okay. So, dah draw. Apa ciri-ciri image? Two characteristic of the image form. So, two characteristic of the image form. Now you know all three. So, it is read. Bahasa Melayunya nyata, songsang, size-nya kecil. Okay, NSK. Okay, so last one adalah bawah. Okay, ni yang cikgu cerita tadi. Yang korang letak mata, namanya eyepiece. Bahasa Melayunya kanta mata. Yang nak tengok objek, kita panggil objective lens. Kanta objek. Okay. So apa yang kita kena tahu, yang kita kena ingat, yang mata ni pendek je. Ni ha. Okay, F, E pendek. So pendek, kuasa dia, power dia tinggi. And mesti pilih yang tebal. Okay. Yang belah sini pula, kita tukar color.
Lah apa best lah. Saya kasih pakai colour sama je. Okay, Kuning. Kuning. Kuning nampak ke? Ya, kuning. Macam pelik eh. Okay, tukar balik lah. Okay, so yang ni objek. So kita nampak, panjang ni, untuk objek ni panjang. Maknanya kuasa dia rendah. Kuasa yang rendah panjang sebab dia nipis. Tina. Tapi yang kita kena tahu, kedua-duanya pakai convex, pakai cembung. Sini pun pakai convex, pakai cembung. Itu ilmu yang memang dah kena ada, kena tahu, siap-siap. Kalau masih tak ingat, masih tak tahu, memang tak boleh jawab teleskop. Memang tak boleh. So yang korang tahu, teleskop ada dua lens, dua-dua convex. Both are convex. Kedua-duanya cembung. Number one. Number two, bezanya yang letak kat mata, make sure yang tebal. Yang letak kat objek, make sure nipis. Kenapa tebal? Biar dia pendek sikit. Kenapa nipis? Biar dia panjang. Okay. Yang pendek, powernya tinggi. Yang tebal, powernya rendah. Terbalik. Yang nipis, powernya terbalik. Yang nipis, dia panjang, powernya rendah. Yang tebal, dia pendek, powernya tinggi. Okay. So kita tengok dekat sini, dia bagi korang 4 lens. Okay. So 4 lens, dia nak bina teleskop. And then dia kata, based on the table, state the suitable characteristic of lens to be used as objective lens. Tu keyword dia. Keyword dia nak ambil lens ni, salah satu daripada PQR, nak jadikan kanta objek. Objective lens. Kanta objek. So mana yang boleh dijadikan kanta objek? Okay, mana yang korang boleh potong siap-siap? Mana boleh potong siap-siap? Konkav potong. Potong. Okay, dah potong 2. Tinggal lagi 2. Okay, so ni dah betul, ni betul. Okay, sekarang nak ambil mana pula? Focal length pendek potong. Focal length pendek potong. Sebab dia nak objek, focal length kena panjang. Faham? Okay, jawapan dia kat sini P. So, kita ambil lah reason dia satu-satu. Okay, kenapa nak ambil cembung? Kenapa nak ambil convex? Sebab kanta ni, kalau bahasa Melayunya, dia akan menumpukan cahaya. Converging light. Okay. Nombor 2, focal length. Focal length kita kata tadi, kita nak ambil yang longer. Jangan buang nombor dia. Longer. Okay, longer ataupun focal length yang panjang. Kenapa nak ambil panjang? Dalam kes ni. Objective lens must have lower power. Okay, mesti ada kuasa yang rendah. Okay, diameter big. Besar. Kenapa? Ni penting. Ni selalu ayat dia sama. More light can be refracted. Okay. Lebih banyak cahaya boleh dibiaskan. Okay. So the most suitable adalah P. Tulis je P. Dah.
Okay, so cikgu letak sini, boleh salin dulu. Okay, kalau dah, inform cikgu. Wah, kenapa objektif lain kita perlu lower power? Memang begitu. Focal length tak perlu letak value. Dalam kes ni tak perlu letak value. Okay, bila kita nak bagi tahu kita pilih yang mana, kita hanya bagi tahu lower, bigger dan sebagainya. Cikgu tak pasti letak value salah ke tak. Tapi rasa cikgu check balik, tapi rasanya tak salah. Okay. Cikgu. Dah. Okay, so depan dia P. Right? So, itulah. Okay, so itu masa yang kita ada untuk hari ni. Cuma cikgu nak tunjuk yang dekat sini. Contoh ni just nak bagi korang idea soalan lain macam mana yang boleh tanya dekat essay. Okay, contohnya macam ni. Okay, so rajah menunjukkan sebuah teleskop ringkas dibina dalam makmal digunakan untuk melihat objek jauh. Okay, so ada dua kanta, satu R, satu S. So dia bagi tahu R, focal length dia 5 cm. And S, focal length dia 40 cm. So kita lah kena pilih mana boleh jadi objek, mana boleh jadi eyepiece. Ingat balik syarat dia, yang letak dekat mata ni kena tebal. Tebal supaya F dia pendek dan kuasa dia lebih tinggi. Yang kat depan ni dia nipis supaya focal length dia lebih panjang, so power dia lebih rendah. Okay. Ya, Meh? Okay, so kalau ikut sini, kita nak pilih mana? So, kalau yang pendek, kita pilih R lah duduk kat belakang ni. S duduk kat depan. Okay, so berapa jauh kita nak susun dua kanta tu? So, kita kena susun kanta tu sejauh 5 cm kat sini. Campur 40 cm kat depan. So, jarak kanta tu perlu diletakkan. So, length dia, jarak dia perlu diletakkan sejauh FO campur FE. Maknanya dia perlu diletakkan sejauh 40 campur 5 sejauh 45 cm. Okay. So apa lagi kita boleh tahu? Okay. Teleskop ni kita nak tengok benda yang jauh. Yang benda yang jauh tu kita nampak dia kecil. Okay. Kita guna teleskop supaya kita nampak dia jadi besar. Maknanya benda yang kecil, objek yang jauh dan kecil kita magnify kan, kita besarkan. So berapa kali ganda besar dia? Dia adalah FO over FE. Maksudnya 40 bahagi 5 akan dapat 8. Okay, so kat sini menunjukkan yang nanti image tu boleh digandakan sebanyak 8 kali. Okay. Okay, so
itulah masa yang kita ada untuk hari ini. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan tambahan? Berat ke tajuk ni? Okey, cuba bagi masa untuk salin ni. Tengok ada soalan lagi? Okey, so semua tak ada. Alright. So macam tu cikgu stop share. Okey. Okay, so thank you semua untuk yang ni. Maknanya kita dah habis cover sampai ke lens. Memang kena ada lagi latihan yang kita tak buat dalam tu. So malam ni kita akan cover refraction dan total internal reflection, pembiasan dan pantulan dalam penuh. So kita akan cuba cover yang tu. Kalau ada masa kita tengok mana yang tak sempat tadi kita buat. Okay. So itu saja untuk hari ini. Kita berehat dulu. And kita akan jumpa lagi pada malam karang pukul 8.30 malam. Alright. So selamat berehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.